السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي يسر يسر ولا تعسر. اللهم ربي بشر بشر ولا تنفر. اللهم ربي تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Makasih Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis, Tuan-tuan Imam Masjid Al-Bukhari, Tuan Bilal Siak, yakni para pegawai masjid, khususnya ahli-ahli jawatankuasa takbir Masjid Al-Bukhari, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, yarhamukumullahu jami'an, yang dirahmati dan dipeliharai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam, malam penghulu bagi segala hari, dan ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua dapat berkumpul pada malam ini untuk mengisi ruang yang ada dalam bentuk kekosongan ini. Maka peluang majlis ilmu, iaitu moga-moga diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala majlis kita ini keberadaannya di salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian mengambil kesempatan dengan kedudukannya kita pada malam ini. Semoga kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna dari semasa ke semasa. Walaupun kita nak sebut kita terlalu baik, itu tidaklah. Nak kata kita terlalu sempurna pun bukan juga. Sebab kita kena berusaha ke arah yang lebih baik dari semasa ke semasa. Kerana itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan Allah, tidak lain tidak bukan di bawah payungan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertungkus lemuh dengan jerih dan perihnya baginda sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menyebar dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ke seluruh pelosok dunia pada hari ini, sehingga hari ini dan seterusnya insya-Allah. Maka umat yang paling banyak yang menjadi kemegahan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah golongan yang dikatakan manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya nak bicarakan pada malam ini, dan saya yakin bukan saya seorang saja yang mari ceramah sini, dan bukan saya yang terawal dan terakhir. Bahkan sebelum ini, bulan lepas, setahu saya pada 15 Februari, sahabat saya, mereka adik saya lah, belajar di Pakistan sekejap dengan dia dulu, iaitu Al-Fadil Datuk Dr. Izhar Arif bin Muhammad Qasim, orang yang cerdik, masih muda 40-an,
tapi ilmunya Masya Allah luas dan hebat, tinggi ilmunya, dengan kerana dia alim dalam persoalan usul fiqh dan menjadi antara pakar rujuk di jabatan-jabatan agama khusus di Selangor, wilayah Putrajaya dan sebagainya, kerana kealiman beliau. Dan tuan-tuan beruntung kan dapat panggil orang yang sedemikian rupa. Saya ni tidaklah macam itu, cuma boleh menyampaikan kata orang value added, menambah nilai. Mungkin ada kelopungan, adapun ada kekosongan di celah-celah tersebut. Saya ini sebagai salah seorang penceramah, nak kata pendakwah pun tak berani, ya, sebab penceramah menyampaikan apa yang tersirat, apa yang ada dalam ilmu yang saya pun dapat sikit-sikit daripada alim ulama yang saya belajar ketika di Pakistan, di bumi Karachi 7 tahun ya, selama-lamanya, lebih kurang insya-Allah dalam 26 tahun sudah yang lampau. Dan alhamdulillah kita berkongsi mana yang kita dapat, sebab sedikit itu kita akan garap dan adaptasikan untuk menjadi golongan yang betul-betul ingin membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam paling mudahnya apa perlu buat dalam hidup kita sebagai seorang hamba Allah. Yang pertamanya sebagaimana dalam suratul Qasas ayat 77, yang mungkin dalam bulan ini, tahun ini saya banyak membicarakan ayat ini. Yang ayat ini selalu mungkin imam-imam khatib duk baca ataupun pak-pak kiai tok guru duk sebut, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Ada 4 perkara yang Allah perintahkan, satu suruh, yang satu, 3 suruh, satu dilarang. Ayat-ayat Allah dia macam tu je, suruh dan larang, 2 tu je. Sembah Allah, jangan syirik. Boleh makan lembu, jangan makan babi. Boleh, jangan, suruh, larang. Atau kita kena faham, maksud kita ni kalau mengaku hamba Allah, buat apa Tuhan suruh, jangan duk tebing apa yang Allah tak suruh, yang Allah larang. Nak jadi special mukmin, iaitu dapat level yang paling hebat, al-muttaqin, yakni orang yang takut, yakni bertakwa kepada Allah. Dalam ayat suratul Qasas, yakni surah ini bermakna surah kisah-kisah, yang mana Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Yang pertama. Yang keduanya ialah wala tansa nasibaka minad dunya. Siapa ada smartphone, saya benarkan, izinkan buka suratul Qasas ayat 77. Kok lari daripada maksud yang sebenar. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, larang. Apa maksud dia? Benda baik ini banyak sangat daripada benda yang Tuhan larang, terlalu banyak. Yang keempat apa dia? Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu solution dia. Allah sebelum Quran berkata wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Tuntutlah, carilah, belilah, korbankanlah pada apa-apa harta yang Allah berikan kepada kamu untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ingat, itu tugas kita di dunia ni. Tak usah dok bohong kata kita tak ada duit, tak usah dok bohong kata duit kita tak banyak, tak usah dok bohong lah. Sebab dalam bahasa surah Ali Imran ayat 135, 34, 35 lebih kurang, surah Ali Imran 133, 34, 35, ada 3 ayat. Yang hujung ayat tu lebih kurang dia wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra
wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang sentiasa menafkahkan, mendermakan, menyedekahkan apa yang Allah bagi dekat dia, sama ada dia miskin, sama ada dia kaya, sama ada dia senang, sama ada dia susah, dia mesti bagi bantu jalan Allah. Sebab levelnya ialah orang yang bertakwa dan orang yang muhsinin, yang buat baik. How to translate? Macam mana kita nak ceritakan benda baik? Saya akan masuk insya-Allah dengan masa yang ada. Tidak ada alasan bagaimana kata Allah dalam surah At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, bagi orang yang kaya sedekah derma. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Bagi mereka yang disempitkan rezeki mereka, jangan cakap banyak derma juga, daripada apa saja yang ada di sisi kamu, yang semua itu adalah pemberian Allah. Jangan bagi reason, jangan bagi alasan, kerana saya miskin nak derma macam mana, tak seorang bohong. Kalau orang miskin, setiap ruas tangannya merupakan sedekah. Kalau dia kerja tolong orang, dia nak derma kat masjid, duit tak apa ada, dengar kata malam ini ada gotong royong, dia mai tolong pergi kedahak, dia pergi duduk kedahak, dia basuh pinggan mangkuk, itu juga namanya sedekah. Tenaga itu sedekah. Berapa ramai orang yang duit banyak tapi sakit, apa menatang tak boleh nak buat. Allah bagi akal, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar orang yang cerdik, pandai, mata boleh tengok, bukan buta, jangan buta. Dan ambil iktibar orang yang ada hati, ambil iktibar. Semua benda ni apa dia? Ini adalah merupakan perintah Allah atau bergalakan Allah, satu motivation daripada Allah supaya kita jadi orang yang baik. Gunakan keringat kita di dunia hari ini untuk beli akhirat. Zaman sahabat dulu, bila dia orang mak ayah meninggal, dia orang bisnes. Sahabat-sahabat ni kebanyakan majoritinya ialah businessman. Dia orang ahli perniagaan. Memang kalau tuan-tuan study apa nama ni, Allah, economic magazine, orang yang duit cepat kaya ialah orang yang pandai berniaga. Pembeli akan rugi, penjual akan kaya. Itu kaedah lebih kurang begitulah. Sahabat-sahabat bila berpergian bermusafir, tinggal, mak dia mungkin tak sihat dan sebagainya, tapi terpaksa tinggal. Bila dia orang balik-balik, mak dia dah meninggal 3 bulan dah. Ada yang balik-balik, mak ayah maka meninggal dah dekat 6 bulan, berniaga. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada TikTok, tak ada apa menatang lagi, apa tu, apa nama, IG, tak ada apa tu, Facebook, tak ada Telegram, tak ada. Balik-balik mak dah meninggal. Allahu Akbar, mak dah meninggal. Jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, mata abi wa taraka malan wa lam yusi. Ya Rasulullah, ayah aku dah mati, dia ada harta banyak, tapi dia tak sempat nak berwasiat. Boleh tak aku gunakan harta itu untuk berwakaf, untuk mensedekahkan atas nama ayahku? Adakah Allah mengampunkan dosa ayahku? Nabi jawab apa dia? Fatasaddaqa anhu, bersedekahlah atas nama dia. Esat. Nasib baik dapat anak yang soleh macam sahabat tadi. Seorang sahabat daripada, ya Rasulullah, tuwfiyat ummi
wa ana aghibun anha. Ya Rasulullah, mak aku telah diwafatkan oleh Allah dan waktu itu aku tak ada di sisinya, dan kalau aku ada ya Rasulullah, mesti mak aku pesan ke aku harta aku sekian-sekian tu sedekah sekian. Boleh tak ya Rasulullah, aku nak sedekah satu kebun yang harganya mahal, diwakafkan kepada Rasulullah, kepada negara kita ni. Nabi kata ahlan wa sahlan, terima kasih banyak, sedekahlah atas nama mak ayah kamu. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu tujuan dia ialah untuk mendapat akhirat dalam keadaan kebaikan. Yang kedua, diampunkan dosa oleh Tuhan. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Berapa banyak harta-harta yang kita tinggal anak-anak jahat-jahat belaka. Anak-anak berebut, bergaduh, bertakik. Tuan-tuan, hari ni setakat abang pakai baju girlfriend hadiah kat dia pun kena bunuh. Boh lang simen. Ni hari ni berapa ramai anak muda yang jahat dan sebagainya, yang drug addict, yang dadah whatever, dan kita risau mati dalam keadaan belum dapat bertaubat kepada Allah atau minta maaf dengan orang yang buat jahat kepada dia. Berapa ramai cuba checklist balik, agak-agak nak beli akhirat dan perangai jahat ditinggal atas muka bumi pakai doa tu lah. Satu. Nombor dua, kata Allah pada dia. Kita ringkas ayat ni panjang. Kepala seni macam-macam nak cakap ni. Bukan senang nak mari sini. Saya ingat 5 tahun dah ke? Dah. Saya sakit hospital 2016. Bayangkan tengok, 5 tahun lebih. Saya pun tak sangka pula malam ni masjid ni. Saya duk bayangkan masjid Sungai Petani. Cari Bukhari Sungai Petani tak jumpa. Sungai Petani Pantai Johor satu, Sungai Petani apa nama? Degah satu. Tak apalah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni ramai. Yang kedua apa dia? Iaitu wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Sedekah juga, tapi jangan lupa hak kamu. Apa dia? Enjoy. Allah tak naklah kamu bagi semua harta dekat Allah, dekat akhirat. Rumah kamu sofa pun tak ada. Punya zuhud, pakai baju ni tangan belah kanan warna biru, belah kiri warna merah. Berlubang-lubang macam main damaji. Pasal apa? Dunia syekh. Ana punya duit semua akhirat syekh. Cakap di kepala otak abang. Bini dia bersemongih, rambut macam mak lampir, macam hantu. Duit banyak-banyak ni. Pendapatan sebulan 100,000. Kereta pun ya Allah teruk no. Kalau main masjid ni, dia kena duduk atas gon. Sebab turun telajak terus boleh start macam tu. Tuan-tuan, pasal apa tak beli kereta baru syekh, gaji mahal? Dunia syekh. Ni puak-puak jenis jahil murakab ni, dia tak faham. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Tak masuk, tak pergi daftar dekat syarikat air Darul Aman. Sebab apa? Dunia syekh. Kita pakai perigi syekh. Tengok. Kata gagak ada tidak? Tuan Imam ada lagi? Ada. Anak dia kata, ayah, kami teringin nak makan ayam goreng KFC. Makan KFC. Apa ayah dia kata? Ayah dia cikgu. Apa? Kalau nak makan sedap-sedap, tunggu dalam syurga. Ni ayah Mangkuk bin Hayun. Tengok muka ayah tu, agak-agak layak ke syurga ke tidak. Jangan lupa, sebab tu saya kata, tak salah rumah orang kaya besar ni. Ada tak? Ada, saya pergi dah di Johor. Lantai dia dibuat daripada apa tu? Cermin. Ada ayak, nampak ayak? Ada ikan.
Kita semayang Allahu Akbar. Ni. Pakai tak khusyuk, confirm. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Datang ikan besar. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas sirat. Lupa ayat dah habis. Nampak tak? Dia duduk main khumun kita ni. Dia ingat aku ni mentang-mentang gemuk. Dia ingat aku ni tukun laut kot. Tuan-tuan, tak salah sebab apa? Tapi Datuk Seri ni, VVIP ni, mahak tapis berapa biji dia tajar. Anak yatim. Apa dia? Itu akhirat dia. The more you give, the more you get back. Banyak hang bagi, banyak dapat balik. When you don't ask your God. Jangan tanya Allah. Allah bukan bodoh. Yang mangkuknya kita ni. Lepas tu bila bab sedekah pada dia, apa seorang sahabat datang, ada di sebuah Bukhari sebut, ya Rasulullah, boleh tak tahu bahasa bila, waktu bila sedekah yang paling baik? Apa Nabi jawab? Yang pertama, sedekah yang paling baik ialah anta sahihun, time hang sehat, dermalah. Jangan tunggu sakit baru nak derma. Bukan tak sah, boleh. Bila waktu paling baik? Sedekah sihat. Tabung lalu ni, kan? Yang tak bagi tu mungkin kurang sihat. Cuma kurang hajar Ustaz dia kata. Mungkin tak buat duit, saya gurau-gurau. Sihat. Tak sama pahala orang semayang berdiri dengan duduk. Ustaz dah berhukum sendiri ni. Kecuali mula-mula dia berdiri dah lama, sini duduk tu lain. Masa nak mati baru derma mungkin tak sama, sebab memang orang nak mati Allah videokan pada matanya, inilah hartamu, inilah duitmu, inilah keretamu, inilah wang ringgitmu, inilah harta barang emasmu. Tu beliau waktu tu dia kata pada, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu akbar. Waktu tu baru menyesal. Time nak mati baru nak sedekah. Allah kata sorry. Sorry, malaikat kata sorry bro. I think you have no time now to donate your wealth, your money to us. I'm sorry. Bukan malaikat cakap orang putih, tapi ni contoh. Kan faham pula cikgu ni terima. Ya orang putih kan. Dia kata, malaikat cakap Inggeris ke? Tak ada, cikgu kena faham elok dia orang ni. Kan ni nanya aku sesat pula dibuatnya aku ni kan. Tengok ya. Yang kedua apa dia? Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Nak pergi Hollywood, nak pergi Hong Kong, nak pergi New Zealand, nak pergi Australia, nak pergi Perth, Adelaide, nak pergi ke New York, pergi lah. Tak ada masalah. Tapi jangan lupa duit tu gadai dulu kepada Allah nak beli akhirat. Lepas tu Nabi kata la tashuddur rihal illa min salasati masajid. Jangan besar payah nak berjalan makan angin melainkan mula dengan 3 masjid ni dulu. Orang kita agak-agak dunia pi umrah haram tak pergi lagi. Dunia pi Masjid Al-Aqsa tak nak pergi. Nabi kata janganlah tasyuddur rihal, jangan dalam bahasa mudah bahasa kampung kita lah. Jangan bersusah-susah untuk kita berrihlah, untuk kita berjalan, untuk kita merantau mengembara, melainkan dapatkan dulu 3 masjid, An-Nabawi, Al-Haram dan Al-Aqsa. Saya kata 1,000, 1,500 bukan pasal pahala, tapi nak guna dulu duit ni buat benda tersebut.
Kita jarang tuan. Orang kita nak pergi haji, umur 50 ke atas baru nak pergi. Itu pun pasal harap duit retirement, duit pencen akaun kedua disapu. Kita ceramah dekat korporat, dekat jabatan kerajaan, tanya umur dia, berapa simpan duit tabung haji. Ada yang tak simpan lagi. Kalau seorang kerja gaji 2,500, dia utamakan potong RM1 dalam tabung haji, niat pergi haji, umur kerja 23 tahun, 33 tahun confirm boleh pergi haji dah. Still yang muda lagi. Sebab apa? Tak nampak akhirat. Ni contoh. Yang kedua, tak nampak hak dia di dunia ni. Kalau untuk kebaikan akhirat di dunia ni untuk dia tak boleh nak buat, agak-agak lah dia kerja nak bagi duit kan mak ayah pun payah. Dia nak sekah Quran Musa, tengok di belakang tu, tengok tu derma untuk masjid. Sekarang zaman cukup senang. Saya duk kempen sekarang ni di masjid-masjid, di mana-mana ceruk kampung dan sebagainya. InsyaAllah hari Sabtu Ahad ni pun di Jeli forum, tajuknya bulan solat, bulan Rejab Kelantan dia buat bulan solat, forum perdana di Jeli, Masjid Jeli, dan saya duk masakkan itu bank muamalat. Mungkin lepas ni pula masjid letakkan bank Maybank, perbagaikan bank, tak nak masalah. Sebab apa? Mudah derma. Tekan QRP, tak depan tu Masjid Al-Bukhari, tiup RM50. Jangan risau kak, Allah tak pernah lupa bang. Allah tak pernah lupa bang. Allah tak pernah nyanyuk, tak macam kita. Ma naqasa malu abdin fi sadaqah, tak pernah kurang harta seseorang yang rajin bersedekah. Ya bana Adam, hei anak Adam, anfiq dermalah, unfiq alaika, kan ku derma balik dekat kamu semula. Subhanallah. Are you believe or not? आप के दिल उसे पूछो है ना, जिका आपके दिल के अंदर बहुत बहुत खराब आप क्या करते हो, आप क्या नहीं कर सकते, क्यों पागल हो गया? नहीं बाबा. Tuan-tuan, nombor 2. Nombor 3 apa dia? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tuan Imam pengusi habis berapa ya? Tamat ceramah berapa? Terpulang. Oh, macam kedai mamak. Yang nombor 3 apa dia? Iaitu berbuat baiklah kamu. Dengar ni, ayatnya salah faham ya. Jangan salah faham macam mana kita faham. Allah kata dalam Quran, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Bukan bermakna berbuat baik kepada orang disebabkan orang buat baik dengan kamu. No, itu salah faham. Buat baik kepada orang sebagaimana Allah bagi duit kat kamu. Jangan sombong, jangan belagak, jangan samsing, jangan action, jangan ranggi. Apa menatang bahasa Kedah tak sebut, saya pun dah lupa dah. Saya bukan je duduk dekat Simpang Bukit Temaga je, dekat Muassasah PAH Darul Ulum tu kampung saya. Sekolah pokok senang, sekolah Gajah Mati. Tapi gajah tak ada langsung waktu itu, tak nampak. Pokok senang ada lah, tak ada langsung pokok senang lah. Gajah Mati tekak, wah Abdul Samad lah ni. Apa sebut dia lupa dah. Buat baik dengan orang sebagaimana Allah buat baik dengan kalian. Kalau kita buat baik dengan orang kerana orang buat baik dengan kita, itu salah sunnah dia. Kita akan pilih kasih pasan tak lah. Hang kena tolong dia dulu, dia tolong aku. Nah, dia tolong kawan tu je lah. Tapi kalau buat baik kepada orang sebagaimana orang buat baik dengan kamu, maknanya untuk semua orang kita kena buat baik. Jangan sombong. Dengan apa? Fima razaqakumullah an tuhsina linnasi. Kamu kena buat baik dengan orang lain. Why? Because of Allah bagi kamu harta kesenangan.
Allahu Akbar. Berapa ramai orang kaya sombong. Tuan-tuan tak perasan ke orang buat masjid ni? Tuan-tuan kenal anak-anak dia? Tuan-tuan nak nampak muka bini pun susah. Saya penasihat sebuah masjid. Saya bekerja dengan seorang Tan Sri sebagai special assistant, ataupun dalam jawatan hakikinya ialah assistant general manager. Bincang buat masjid. Dia buat durang 46 juta. Selesai buat semua, saya jadi penasihat sampai sekarang. Duit imam, gaji semua benda, semua Tan Sri tanggung. Maintenance semua Tan Sri buat. Saya kata dekat Tan Sri, ala-ala nak buat masjid, Tuan Tan Sri buatlah, tak kisah. Tapi kalau boleh, biarlah allowance imam pun adalah tanggungjawab kita. Alhamdulillah dia ikut. Saya ingat dalam bajet lebih kurang 3-4 juta setahun. Masjid itu diserah pada Jais. Dalam mesyuarat timbalan mufti mari, pengarah mari semua lebih kurang. Dan ada mention dengan izin, walaupun saya serah masjid ni pada Jais, tapi saya nak Ustaz Aslin dan Datuk sekian 3 orang penasihat, saya lantik jadi penasihat saya di masjid ini, atau penasihat masjid Bandar Baru Puncak Alam. Jabatan kata okey, tak ada masalah, kita bebas pada Tan Sri. Sebab semua benda buat. Tapi tuan-tuan pernah nampak muka bini dia? Pernah nampak muka anak beranak dia? Kita derma 1000 riuh anak bini main sekampung sebah. Ambil video. Sekarang saya nak derma, tu kita. Tak payah. Tuan-tuan pernah dengar nampak Tan Sri Syed Mukhtar bawa kameraman pergi rumah saya besar, tengok ni rumah saya ada jet, saya ada apa semua belah ada. Tak ada. Ni. Kan kembang pula tepuk banyak kali. Ibu-ibu faham tak? Buat benda baik ini Ibnu Abbas kata apa? Ni saya cuba campur ni dah. Buat benda baik dengan orang ni, apa kata Ibnu Abbas? La yutimmul ma'rufu illa min 3 khisalin. La yutimmul ma'rufu illa min 3 khisalin. Tidak sempurna benda baik kalau nak buat melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Ta'jiluhu. Segerakan benda baik, jangan tangguh-tangguh bang. Ibu-ibu katalah, anak perempuan dah besar-besar, umur 23 tahun, sedang buat master. Tengok anak perempuan ni dah layak untuk berkahwin. Dan kita nampak ada seorang budak lelaki kat Masjid Al-Bukhari ni, bagus budak ni. Dengar kuliah meleleh hai liu. Bukan seorang baby jenis tu. Bagus semayang, ya Allah. Kita bagi tahu Pak Imam, Tuan Imam, saya ada anak perempuan seorang. Saya beri minat dengan lelaki yang semayang dekat hujung tiang di sana. Bukan sana, tua-tua semua. Ini contoh-contoh. Kata imam, siapa tu? Budak tu rajin, dia pakai songkok sekian-sekian. Songkoknya, kopiahnya berdiamond dan ada warna merah di tepi ni, warna oring. Oh, itu anak sekian. Cuba Pak Imam tanya, dia dah ada empunya ke? Benda baik jangan malu-malu. Segera beritahu. Pak Imam berkata, awak ni dah kahwin ke belum? Bunyi macam Naruto Shippuden pula. Awak ni dah kahwin ke belum? Sebenarnya tuan, saya tak ada kerja apalah. Saya pun lepas daripada Kolej Universiti Islam Negeri Kedah ataupun Unisyam. Sekarang ni I jobless lah, tak ada kerja tuan. Kalau macam itu, baiklah. Kenapa Tuan Imam? Tak apa. Tak ada apa-apa. Nanti besok saya akan jumpa awak semula. Boleh? Boleh tuan. Pergi jumpa. Puan, ya Tuan Imam, budaknya bagus, tapi jobless lah. Kerja tak ada. Dia menganggur. Agak-agak puan nak tak? Tak apalah Tuan Imam. Saya ni duit banyak tuan. Rumah saya besar. Suami saya dah meninggal dunia.
Dia meninggal, dia insurans 5 juta. Alhamdulillah dia dah meninggal dah. Alhamdulillah. Dia dah meninggal dah. Duit banyak sangat, saya tak tahu nak buat apa tuan, kata dia. Derma kat masjid dah 500,000 dah. Contohlah ni Sembang Katun lawak. Asalkan dia soleh, orang yang solat, orang semayang. Allah. Tu imam kata, kenapa tidaknya aku? Tu imam, bukan imam sini, imam masjid tu, Muslim, bukan Bukhari. Benda baik ta'jiluhu, kena cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Dia benar, ada makna ta'jil biharfil ain, cepat. Kalau hamzah ta'jil, tangguh. Jangan tangguh. Macam soleh lawannya talih. Benda baik jangan tangguh-tangguh. Nak wakaf, dengar-dengar ceramah malam ni, betul juga nah. Dia kata, ustaz ku malam tadi ku pi ceramah kat Masjid Bukhari, ustaz tu cakap, kata dia sebelum kita mati kita nak kena beli akhirat. Aku ingat kebun getah aku dekat Kubang Kenyang tu. Aku nak wakaf untuk Masjid Sungai Derian, contohlah, kok senang. Jangan tunggu lama-lama, nampak tak? Jangan tunggu lama-lama. Panggil imam pergi jabat agama bagi wakaf. Saya nak wakaf ni, makcik nak wakaf ni tanah kebun getah tu, kemarau nak motong natang pa pun tak boleh. Getah sekarang pun dogit pak kupang daripada dulu sampai sekarang. Natang sungguh. Oh, bila marah tu. Makcik dua cadang 10 ekar tu, makcik nak wakaf dekat masjid. Kalau dia pernah buat tanah lot jual pun tak apa. Dia pergi masjid, makcik tak mau apa dia dah. Makcik nak akhirat dia. Jangan tangguh-tangguh, cepat ke makcik. Orang Kedah ni, muka-muka ni semua muka banyak harta tanah ni. Duit tak banyak, tapi kebun getah, kebun sawit, kebun datang apa lagi? Tolak kebun babi je. Bendang punya banyak. Bagilah sikit 2-3 ekor tanah tepi jalan, wakaf untuk masjid. Pasal apa? Allah, kita nak apa dia? Akhirat. Benda baik jangan tangguh, kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nombor 2 iaitu tasghiruhu fi 'aini mu'tihi. Tasghiruhu 'inda fi 'aini mu'tihi, rasa kecil benda baik kalau dia buat pada pandangan mata yang buat tadi ni. Bagi 10,000 pun small matter. Bagi 1,000 alah kecil. Bagi tanah 10 relung kecil. Tak rasa megah. Tak ada orang yang rasa megah dengan sumbangan dia jalan Allah. Tasghiruhu fi 'aini mu'tihi, rasa kecil baginya pada pandangan diri dia yang duk bagi benda baik ni. Dia tak kata kalau agak-agak masjid tu agak siapa paling banyak derma. Tak tahu, aku lah. Tak payah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nata korang, hang ada apa cakap pandai derma haram tak buat, jangan. Yang kedua, nombor 3 kata Ibnu Abbas, iaitu ikhfa'uhu 'anin nas. Sembunyikanlah kebaikan kita itu kalau boleh daripada pandangan manusia. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak tahu penyumbang masjid ni berapa puluh masjid pun tuan-tuan tak boleh nak cari, tak boleh nak tengok. Kita tak nampak. Yang kita nampak nasib baik, itu pun pasal berita. Kalau tak ada berita, tak tahu. Ini nak bagi tahu benda baik ni, buat baik kata Allah sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Jangan sombong. Jangan sombong. Benda orang kalau ada harta banyak, kalau dia sombong, Nabi sebut dekat seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam dalam hadis sahih Muslim, fa inna hadzal mal, harta ini kata Nabi dekat Hakim bin Hizam, faman akhadahu bisakhawati nafsin
burika lahu fi. Sesiapa yang dapat harta ini, makin banyak harta makin sakhawati nafsin, makin rendah hati dia, makin tawadhu, makin kaya, makin rendah diri, tak sombong. Jaminan Rasulullah, burika lahu fihi, pasti diberikan keberkatan pada hartanya tersebut. Wa man akhazahu, Nabi sambung lagi, barang sesiapa yang mendapat harta, ada harta kaya dan sebagainya, bi israfi nafsin, tadi sakhawati nafsin. Yang nombor dua, siapa dapat harta bi israfi nafsin, jalan dia tu rasa nak dimuliakan orang, akulah dermawan yang paling hebat di Malaysia, lam yubarik lahu fihi, confirm kata Nabi SAW, orang jenis macam ini Allah tak berkat harta dia. Dan kalau dia bagi pun dia fikir, aku dah derma dah banyak, habis duit aku kena cari projek lain pula. Nampak tak? Maka kata Rasulullah SAW, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Orang jenis kalau harta banyak tapi tak berkat, ibarat orang makan banyak mana tapi tak pernah kekenyangan. Orang duit banyak, orang harta banyak, tapi Tuhan tak bagi berkat, bagi kat dia makanan satu lori trailer pun tak kenyang. Siapa cakap? Rasulullah SAW. Lepas tu gaji imam kita sini makan mahal pun. Berapa gaji imam sini? Kan? Tahu tak gaji imam ni berapa? Ha? Mana imam ni? Siapa imam tadi? Oh, masuk ha? Suara dia bagi. Muda lagi imam tadi. Berapa umur? 50. 50 dia. Nampak suara budak. Bagus. 50. Masjid saya bagi dekat pengurus lebih kurang 18,000 sebulan. Ada berani? Ada berani bro? Imam kita bagi 8,000 sebulan. Suara dia Masya Allah. Boleh buatnya macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aisyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 8,000. Kalau 800, Alhamdulillah 800. Nak sedap bagi murah, banyak cakap tak. Guru tahfiz 4,000 kita bagi. Ambil Syekh Qiraat daripada Mesir seorang. Kita ada mak tahfiz. Baru kita buat MOU dengan Universiti Muhammadiyah Malang, Indonesia. Twinning. Tahun ni tahun SPM, first SPM. Tapi baru ni ber-PT3, Masya Allah, excellent, bagus. Sebab ustaz bayar gaji mahal kat dia orang. Siapa-siapa yang tak capai KPI 1 tahun, tak dapat paling lekeh-lekeh 100 muka surat lebih kurang, ataupun 80 muka surat lebih kurang, maka kita beritahu sila cari mak tahfiz lain. Budak kita 30 bulan saja, Alhamdulillah. Saya tak terlibat sepenuhnya, just advisor saja, tapi maklumat dapat dalam handphone. Bila dia gaji lebih kurang dekat 3,000 lebih sebulan. Pasal apa? Saya kata kita kena menghargai orang seni tamah-tamah duduk dalam rumah Allah. Nasi kata dia boleh bagi. Bagi ya. Kalau tuan-tuan dengar azan TV3 pun dia boleh baca. Azan biasa semua. Azan Mekah dia boleh azan. Allah. Tu mula tak. Tu dah 400 dah. Belum habis dah 400 ringgit. Akbar, Allahu Akbar. 1,200. Asyhadu an la ilaha illallah. 2,000 setengah.
Mereka takkan lari melainkan mereka ditamatkan perkhidmatan. Ini tak lillah ta'ala. Itulah orang kita. Bab masjid semua kena lillah. Walaupun dia lelah. Tuan-tuan, pengurusan nazir masjid, pengurus besar dia, paling-paling cikainya 12,000 dalam tangan. Dan saya kerja dengan tansi dapat 15,000 sebulan. Tapi saya orang korporat tak bebas. Tapi alhamdulillah kalau kita buat kerja kerana Allah, rezeki bukan orang bagi, Allah bagi. Until today we are friendly. Jangan risau. Benda tak betul straight the point kita kat Tan Sri. Rezeki bukan dia bagi. Dia tu berapa terkedarah pun Tuhan bagi. Dia tu dalam kos DUM, kos undang-undang tak membabit dengan persoalan air. Mana ada undang-undang berair, tak ada. Tuhan bagi dorong dia dapat rezeki dia. Dia multi orang billionaire juga. Dapatlah rasa naik jet peribadi pergi umrah, seronok tak sudah walaupun goyang atas. Dia jual je lah, banyak sangat masalah. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dia nampak benda ni tak lain tak bukan benda baik, jangan tangguh. Benda baik rasa kecil pada pandang kita buat baik. Benda baik tak payah cerita kat orang. Orang akan cerita kebaikan kita. Betul atau tidak? Tengok Abang Boceh. Abang Boceh kenal? Saya panggil kuliah dekat masjid buat forum. Abang berapa kena bagi kat abang? Ikutlah ustaz. Saya tak kisah. Masjid tak apa. Moga-moga saya dapat kebaikan. Saya pun bukan ustaz pun kata dia. Nama je lebih kata dia. 1,000 dia boleh ambil. Artis lain 1,000 jangan duk minta lah raja lawak lain. Kalau juara mati nak bayar kita, ada seorang tu 18,000 minta. Kencin mu tak keluar air ni. Tak semualah, ada juga lah macam tu. Tapi bila dia meninggal, langsung kawa dia dalam bahasa persuratan, tak ada cerita benda buruk kat dia. Mari anak yatim, mari anak-anak sekeluarga, Abang Bocil lah yang sponsor kami belajar sekolah bla bla bla. Mari seorang ustaz kuliah maghrib dia buat kat Pahang, Bocil lah sumbang kat dia sobat kuliah-kuliah dekat kampung, taman orang asli sebagainya. Benda baik jangan risau bang. Orang akan zikir nama kita selepas kita mati. Dan yang ketiganya, sembunyikan daripada pengetahuan orang. 3 benda. Maksud daripada ayat suratul Qasas tadi ni, ayat 77 apa dia? Iaitu berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah buat baik dengan kamu. Ibu